Assalamualaikum dan salam hormat, anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Mungkin sejak beberapa hari kebelakangan ini, fokus kami dalam cerita pastinya akan tertumpu kepada isu banjir yang telah berlaku sejak Sabtu lalu. Yang mana sejak Sabtu lepas juga kami di Esrawani telah memulakan liputan banjir secara besar-besaran. Susulan hujan lebat di 7 buah negeri dan ketika itu air naik dengan sangat pantas dan ramai yang telah terperangkap dalam banjir, malah ada juga yang terkorban. Tapi di Hulu Langat ia diibaratkan bagai dilanda tsunami. Jika melihat kepada keadaan di sepanjang jalan Hulu Langat itu yang menuju ke Sungai Lui, susulan banjir yang melanda di kawasan tersebut pada Sabtu lepas. Dan rakan saya Ridauddin Daud hari ini sekali lagi melakukan tugasan bagi melihat operasi pembersihan di sekitar Hulu Langat yang dikatakan banjir sekarang ini sudah pun surut. Dan hanya apa yang dapat dilihat adalah kesan lumpur dan juga serpihan barangan ataupun harta benda ataupun kereta dan rumah mereka perlu dibersihkan ketika ini. Baik, Ridauddin, terutama sekali saya ingin tanyakan bagaimana agaknya operasi pembersihan di Hulu Langat sekarang ni, kerana difahamkan ramai sukarelawan dari seluruh pelosok negara. Kalau saya lihat juga di Twitter, ada banyak kereta pacuan 4 roda yang dari luar negeri datang masuk ke kawasan Hulu Langat untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan dan juga mengagihkan bantuan. Itu kita dapat dengar sekarang ini giat dilakukan. Dan berdasarkan tinjauan Ridauddin sendiri, bagaimana pengagihan kerja itu dibuat? Apa setakat ini yang telah disalurkan dan mungkin apa lagi yang diperlukan oleh mangsa, Ridauddin? Baik, terima kasih Faris. Saya kini berada di Sungai Lui sebenarnya. Sekejap saja lagi saya akan bawakan situasi ataupun keadaan di sini seperti yang Faris katakan sebentar tadi. Hulu Langat ini dilanda tsunami, dan saya boleh katakan berdasarkan apa yang saya perhatikan, mungkin ya kita boleh katakan sebegitu kerana banyak keadaan-keadaan yang saya akan kongsikan sebentar lagi yang menunjukkan bahawa seolah-olah tempat ini berada betul-betul berhampiran dengan laut. Sebenarnya ia berada berhampiran dengan sungai sebenarnya. Namun berdasarkan apa yang NGO yang datang membantu dan juga orang-orang sukarelawan sendiri, sebenarnya memang saya lihat dari kami masuk dari Bukit Ampang tadi dan kemudian kami sampai ke Kampung Dusun Tua, sehinggalah kami di sini di Kampung Sungai Lui, di Sungai Lui ini berhampiran dengan Kampung Mampir Batu 20. Memang boleh dikatakan kiri kanan rumah dipenuhi dengan ramai orang, dan saya fikir itu adalah NGO dan juga orang-orang sendirian yang datang membantu. Kerana baru saja sebentar tadi saya sempat berjumpa dengan seorang lelaki yang mengatakan beliau datang daripada Semenyih bersama rakan-rakan. Bukan bersama NGO tapi datang bersama rakan-rakan untuk membantu menyelesaikan ataupun membantu menyelamatkan orang-orang di sini. Mereka sudah pun ada di sini kira pada 2 hari lepas dan sampai hari ini masih lagi berada di sini. Dan pasti saya akan cuba bertemu mereka sebentar lagi kerana dikabarkan mereka kini sedang berehat. Namun apa yang saya boleh kongsikan sepanjang laluan ini, saya fikir mungkin 3 ke 4 kilometer jaraknya dari depan sampailah ke belakang, memang kiri kanan dipenuhi dengan NGO, pelbagai warna baju mereka, biru, hitam, merah, kuning dan sebagainya. Semuanya satu tujuan, satu fokus, satu matlamat, iaitu membantu penduduk di sini membersihkan rumah mereka yang ada. Saya lihat tadi lumpur memang sungguh tebal. Saya fikir mungkin 2 ke 3 inci, dan ada juga saya lihat mungkin disebabkan bantuan ramai orang sudah pun nampak lantainya, sudah pun nampak keputihan lantai itu, sudah pun nampak dinding juga nampaknya sudah pun bersih dan sebagainya. Itulah apa yang dilakukan pada hari ini. Memang sibuk daripada pagi, memang tidak berehat langsung. Berehat pun hanyalah untuk makan, solat dan sebagainya. Dari pagi sampai ke tengah hari, sampailah sekarang sudah pun petang, masih lagi sibuk membersihkan rumah dibantu oleh NGO, ramai NGO. Pembahagian tugas saya tidak pasti bagaimana kerana mereka berada di dalam tersebut, semuanya dalam keadaan sibuk, tidak sempat untuk saya bertanyakan kepada mereka. Namun bolehlah disimpulkan bahawa tak kiralah apa tugas pun, mereka melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan bersama. Itulah semangat yang sebenarnya dapat dilihat oleh yang dipaparkan oleh rakyat Malaysia apabila berlaku bencana seperti ini. Seperti mana dalam media sosial mengatakan bahawa rakyat jaga rakyat, di sinilah anda boleh lihat bagaimana situasi rakyat jaga rakyat itu benar-benar dipraktikkan di sini. Bagaimana muhibahnya rakyat Malaysia ini, tak kira bangsa, agama, warna kulit dan agama juga datang membantu. Bukan pun saudara-saudara mereka, bukan pun rakan-rakan mereka, namun mereka membanting tulang dan sebagainya untuk membantu penduduk di sini yang terjejas teruk akibat banjir ini, Faris. Dan juga Ridauddin, kalau melihat kepada visual yang ditunjukkan di paparan TV ini, kita dapat lihat ramai orang dan juga banyak kereta yang ada di sana. Pastinya mungkin kawasan di sana agak sesak, mungkin jalan utamanya hanya ada satu. Dan mungkin Ridauddin sendiri boleh, berdasarkan tinjauan Ridauddin sendiri, ada tak di antara mereka yang mungkin datang mungkin datang untuk semata-mata untuk membuat konten untuk media sosial bagi mendapatkan sumbangan daripada orang ramai, kerana kita tahu ini yang merupakan salah satu kawasan tumpuan ketika ini. Rakyat Malaysia semua tertumpu kepada kawasan-kawasan seperti Hulu Langat, Taman Sri Muda dan beberapa lagi kawasan yang terjejas akibat banjir. Jadi, melihat kepada tinjauan Ridauddin sendiri,
ramai ke dekat sana dan sekarang ni adakah sesak trafiknya, Iraduddin? Baik Faris, kalau diikutkan memang ramai. Sebenarnya kami tadi di Bukit Ampang pun sempat juga kami terserempak ataupun mereka satu laluan dengan kami, kira-kira lebih 20 kenderaan pacuan 4 roda yang ke lokasi sama dengan kami, kerana selepas kami tersangkut lebih kurang setengah jam dan kemudian kami sampai ke satu lokasi dan kami nampak kenderaan tersebut berada di situ. Mereka pada awalnya nampak kosong, namun sudah pun keluar membawa bantal tilam dan sebagainya. Saya fikir mungkin untuk dibawa ke PPS dan juga ke rumah-rumah mangsa banjir yang terjejas untuk diberikan kepada mereka. Jadi dari segi konten tu sebenarnya saya fikir ada, kerana ada juga saya ternampak ramai yang muat naik video, rakam video dan sebagainya. Jadi kalau itu saya fikir kalau konten itu untuk membantu untuk mengumpul dana, saya fikir syabas, itu adalah satu perkara yang bagus untuk dilakukan. Namun sekiranya konten itu hanyalah bersifat konten untuk menaikkan rating, saya fikir baik berhentilah, kerana ini bencana bukan satu perkara yang boleh dibuat main, bukan satu perkara yang boleh dipandang enteng, kerana ini satu perkara yang memberi kesan yang amat mendalam kepada penduduk. Dan kalau saya nak ceritakan kesan yang mendalam itu, seperti yang saya janjikan sebentar tadi, Faris kata bagaikan dilanda tsunami. Saya tunjukkan sendiri keadaan di sini, di sebelah kiri saya sebenarnya. Saya bawakan kepada anda secara langsung. Inilah keadaan di Sungai Loi, Kampung Mampir, Batu 20 ini anda lihat. Lihat sendiri dengan mata anda, di mana yang di luar sana yang mungkin tertanya-tanya teruk sangat ke keadaan di Hulu Langat ini sampai ke ramai orang datang membantu. Inilah realitinya. Anda boleh lihat kereta, bukan sahaja kereta itu berada dalam keadaan 4 tayar di tanah, namun ada juga yang 4 tayar di atas. Anda bayangkan keadaan ini berlaku, tidakkah orang kata ini seperti tsunami? Inilah kenapa orang kata seperti tsunami. Di sini dulu banyak pokok, anda lihat semuanya tumbang, tiada langsung yang besar-besar mungkin masih lagi berdiri, namun kebanyakannya sudah pun tumbang. Dan saya boleh tunjukkan, kalau boleh dijauhkan lagi rakaman ini, sebenarnya anda boleh lihat ada kenderaan yang berada tersepit di pokok itu. Anda bayangkan sendiri keadaan sebegini, bagaimana teruknya keadaan ini. Inilah keadaan sebenarnya yang berlaku di Sungai Loi ini dan juga Hulu Langat di belakang sana pun sebenarnya ada juga banyak juga kenderaan yang rosak, kenderaan yang terbalik, yang beralih. Ada yang kata parking hari ini tapi selepas esok cari dah tak ada, rupanya dah beralih ke tempat lain. Jadi inilah keadaannya di sini, bagaimana teruknya keadaan di sini, yang mungkin itulah menyebabkan ramai orang datang membantu. Bukan untuk mendapatkan populariti atau sebagainya, tapi membantu mereka kerana mereka di sini sudah pun penat terjejas teruk. Ada yang warga emas tak larat pun nak bersihkan rumah, namun bila adanya bantuan-bantuan dari NGO dan orang persendirian, ini sedikit sebanyak memberikan kelegaan dan juga rahmat buat mereka, Faris. Ridauddin, cerita hari ini juga kita cuba pergi lebih dekat lah dengan mangsa ini, dengan memahami apa agaknya yang menjadi pertimbangan mereka selepas ini. Kerana mereka semestinya ada rasa hampir putus asa dengan segala kerugian yang perlu diambil kira dan seolah-olah ibarat perlu memulakan hidup baru selepas banyak benda yang dah musnah di banjir itu sendiri. Ada tak mungkin Ridauddin dapatkan perkongsian daripada mana-mana mangsa tentang apa agaknya next step mereka selepas ini? Apa yang boleh kita dijangkakan? Apa yang mereka ingin lakukan selepas ini, selepas melihat kepada situasi banjir yang berlaku di tempat mereka, Ridauddin? Baik Faris, ada juga saya berjumpa dengan beberapa orang. Ceritanya boleh dikatakan ada yang berbeza sedikit sebenarnya. Ada yang masih lagi perlu untuk tinggal di sini walaupun mereka bimbang sebenarnya kalau berlaku banjir sekali lagi pada tahun-tahun mendatang. Tak kisahlah, tapi bila mereka bimbang kerana apabila berlaku sebegini teruk, mereka ada berasa sedikit fobia dan trauma. Namun memandangkan tiada lagi rumah untuk mereka diami, di sinilah mereka akan duduk, namun dalam keadaan yang lebih bersedia. Itu antara yang sempat saya temu buat sebentar tadi. Dan ada juga satu lagi, seperti kalau Faris, saya pasti Faris juga tahu dan ramai rakyat Malaysia juga tahu bagaimana di Hulu Langat ini sebenarnya di kampung Jawa ada sebuah rumah yang tinggal tangga sahaja, iaitu milik Rohana Mahfuz 75 tahun. Itu adalah rumah yang sebenarnya memang tular sebelum ini kerana rumah itu merupakan antara yang teruk terjejas akibat banjir ini. Rohana ceritanya lain kerana dia mengatakan pada saya bahawa dia mahu membina sebuah rumah tersebut kerana rumah pusakanya yang dibina pada tahun 1969 itu mempunyai banyak sejarah begitu istimewa baginya dan juga keluarga. Jadi dia ingin membina, tak kisahlah kalau dapat kecil sedikit pun tidak mengapa, asalkan itu boleh menjadi tempat untuknya beribadat, untuk makan, masak dan sebagainya, untuk tidur, dan kemudian sedikit demi sedikit dibina supaya menjadi lebih besar. Jadi itu yang apa yang sempat diceritakan kepada saya. Namun sudah pasti penduduk di sini juga mungkin ada yang takut untuk tinggal di sini kerana
Kalau diikutkan sungai, bentuk sungai itu sudah pun berubah. Jadi mereka bimbang sekiranya akan berlaku lagi banjir pada masa akan datang. Namun apa yang mereka harapkan, mana saja mereka tidak di rumah itu, mereka memang terpaksa tinggal. Namun mereka mengharapkan bantuan yang sebaiknya daripada semua pihak berwajib. Kerana ini adalah bencana besar yang memberikan kesan buruk kepada mereka. Dan pastinya mereka mengharapkan segala bantuan, sokongan daripada semua pihak. Daripada orang ramai, kerajaan dan sebagainya, Faris. Terakhir sekali Ridauddin, saya ingin mungkin ada lebih kurang seminit sahaja lagi. Mungkin Ridauddin boleh kongsikan apa peristiwa yang paling menyayat hati berdasarkan tinjauan ataupun pemerhatian Ridauddin sendiri sepanjang buat liputan di sana, di Kampung Hulu Langat itu sendiri. Apa agaknya yang paling menyayat hati, menyentuh hati Ridauddin sendiri? Dia Faris, sebenarnya yang paling menyayat hati apabila melihat rumah itu roboh, rumah itu hilang, bumbungnya runtuh dan sebagainya, perabot-perabot berada di luar. Apa sahaja yang berlaku di sini sebenarnya semuanya sangat menyayat hati. Kerana kalau kita berada di tempat mereka, tidak pasti lagi bagaimana kita untuk berdepan dengannya, bagaimana kita mengatasinya. Namun satu cerita yang sebenarnya sudah pun saya kongsi di Esok Wani, yang paling menyayat hati adalah kisah Pak Ipin yang sempat saya keluarkan sebelum ini, saya karang sebelum ini, di mana rumahnya rosak teruk dan membuatkan dia tidak dapat untuk duduk di rumah tersebut. Namun disebabkan tiada lagi tempat untuk dia berlindung, berteduh, dia menjadikan pondok bas di rumah, di hadapan rumahnya sebagai tempat tidur, tempat makan dan sebagainya. Pada asalnya ia terbuka saja sebegitu, namun ada kanvas yang diberikan oleh orang tempatan, dia menutup kawasan itu dan menjadikan itu seolah-olah sebagai rumahnya. Jadi bayangkan, satu rumah sudah pun tumbang dan kemudian kini hanya tinggal di pondok bas. Malamnya hanya bertemankan cahaya lilin dan juga nyamuk-nyamuk yang sentiasa menggigit badan. Jadi itulah sebenarnya yang meruntun hati saya, kerana kalau jika dilihat sebenarnya apa yang berlaku, sebenarnya ia memang sangat-sangat menyedihkan. Jadi janganlah ada lagi yang berpolitik, yang kononnya pergi ke sana sini, bercuti, berlibur dan sebagainya. Kerana di sini sebenarnya ramai yang terjejas dan ramai yang memerlukan bantuan anda. Teruskan membantu Malaysia, teruskan memberi sokongan kepada mereka, Faris. Baik, terima kasih Ridauddin Daud yang berada di Hulu Langat ketika ini bagi berkongsikan keprihatinan rakyat kita yang tak henti-henti datang untuk tampil membantu dan meringankan beban mangsa-mangsa banjir. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.